Aku putra duyung nanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku putra duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Di bumi yang indah aku berada, menjelma jadi manusia, mencari teman sehati sejiwa, untuk ku jadikan ratuku. Sudikah terima cinta ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku putra duyung nanti cintamu, akan ku bawamu ke alam. Amanda Memelusa Dukun Negara. Apa sudah jadi dengan gerangan tubuh Memanda? Menggeledik macam gamat kepanasan. Dan mengapa dinding gua sakti ini tidak lagi mengeluarkan gambar bicara, walaupun jampi serapah sakti sudah dibaca? Memanda ingat, jangan cuba membuat dajal durja pada beta. Patik rasa mungkin ada sisa toksik yang melekat pada kulit Patik yang sensitif ini. Itu tak lain dan tak bukan, pastinya angkara pencemaran manusia. Lagi-lagi Mika manusia! Dan siaran langsung pada dinding sakti terganggu pula. Mungkin talian jalur lebar mistik laut sesak, tuanku. Waktu puncaklah katakan ya. Tapi sementara laluan jalur lebar mistik kembali pulih, izinkan Patik untuk bersembang bicara secara peribadi dengan tuanku permaisuri yang cantik jelita ini. Memanda Memelusa. Memanda jangan cuba nak menipu beta. Beta nampak bulu mata Memanda mengepak-ngepak. Manusia. Mahavadana Kekanda, janganlah Nek Dara marah-marah. Berilah peluang pada kami berbicara. Mungkin benar kata Memanda Dukun Negara. Ada hal yang nak diperkata. Hal kaum Hawa yang perlu dibicara. Tapi apa jaminan Memanda Memelusa tidak cuba membohongi beta? Kanda? Bukankah insan dekat ke Kanda akan terasa gatal jika ada orang berbohong dusta? Memang benar kata Dinda. Insang tekak ke Kanda tidak gatal pun. Maafkan beta Memanda Dukun Negara. Silakanlah berbicara secara pribadi dengan adinda beta. Beta amat memuliakan sumbangan kaum Hawa dalam kerajaan Insang Rumpair beta. Mahavadana Kekanda.
Tuanku Putra Haridinata. Ya, pengawal istana. Apakah gerangan Mika memanggil beta? Ada titah pesanan yang diamanahkan oleh Tuanku Putra Yang Mulia Raja Singradinata. Apakah titah pesanan itu? Tuanku Putra tidak boleh meninggalkan istana, melainkan Tuanku diiringi oleh Memanda Bumatra. Tapi beta kena cepat. Kelas ABC beta akan bermula. Jadi beta kena gerak sekarang juga. Tuanku Putra Haridinata. Itu satu rahsia besar antara kita kaum wanita saja. Baiklah, Mek Malusa. Beta berjanji. Sia-sialah gua ni digelar Gua Sakti, tuanku. Patik sudah pagar. Jadi sesiapa yang memiliki ilmu akan menjadi tawar sebaik masuk ke dalam gua patik yang vogue ini. Baiklah. Apakah rahsia yang Memanda ingin dibicarakan kepada beta? Sebenarnya, Patik bimbang. Kalau Tuanku Raja Singradinata melihat apa yang akan ditayangkan oleh dinding sakti Patik, Tuanku akan menjadi murka. Apa maksud gerangan Memanda? Sehingga boleh mengundang murka insan raja? Anak-anak permaisuri, Tuanku Putra Haridinata telah melanggar undang-undang kerajaan Insang Rumpai. Senja kemarin, Baginda telah Anak dari Dinata. Apakah yang nak dilakukan ni? Apa yang harus kita lakukan, Tuanku Permaisuri? Tubuh Patik sudah menjadi-jadi gatalnya. Entahlah, Memanda. Beta juga mula merasa resah gulana. Perempuan. Tak kira spesies apa pun. Kalau dah mula gosip panjang tu. Hai Sang Ketap. Jangan pula Mika menyampaikan apa yang beta telah titahkan. Putra Duyung nanti cintamu. Maafkan beta, Mek Malusa. Beta tidak dapat merahsiakan apa yang beta lihat tadi. Tapi mengapa, Tuanku Permaisuri Naratiwa? Tidakkah Tuanku takut jika anak-anak permaisuri Tuanku Haridinata menerima pada hukumannya nanti? Benar dukun negara yang bijaksana. Tapi insang jiwa beta tersepit di antara anak, suami dan raja yang menentang kerajaan ini. Baginda perlu tahu keterlanjuran anak dan Baginda.
Jangan nanti di belakang hari ada makhluk yang beritahu baginda. Itu lebih parah akibatnya, Memanda. Nampaknya kita sudah tidak punya jalan lain. Iya, Memanda. Ananda, kemana gerangan Ananda sebentar tadi? Ananda keluar dari kawasan larangan duyung. Ananda pergi ke Laut Cetek dan Pulau Larangan. Mahavardhana, tuanku. Diam, Bumatra. Jangan sepatah pun Memanda berbicara. Beta dah tak percaya. Begitu juga dengan Senja Kemarin. Bukan, Ananda? Ya, Ayahanda. Sungguh Ayahanda tidak percaya akan perangai Ananda itu. Bukan saja Ananda melanggar undang-undang dengan memasuki kawasan larangan, tapi Ananda juga melihat buatan manusia. Malah Ananda telah melihat manusia itu sendiri. Tahukah Ananda akibat perbuatan Ananda terhadap seluruh kerajaan Insang Rumpair ini? Ananda tak tahu, wahai Ayahanda. Bumatra, bacakan hukuman itu. Barang siapa dari keturunan raja yang bakal merintah negara Empayar Insang Rumpaya ini yang melanggar kawasan larangan duyung dan telah menyentuh makhluk bernama manusia, maka hilanglah haknya untuk menggantikan ayahandanya yang menjadi raja. Dan setelah kemakatan Raja Duyung itu, tempatnya harus digantikan oleh seekor duyung dari kerabat yang terdekat. Terima kasih, Ananda, kerana menghadiahkan Ayahanda sebuah kurnia yang amat pedih di insang hati Ayahanda. Sekarang, Ananda puas hati. Sudah! Berserai kamu semua. Beta sedang berduka. Kenapa Beta tak merayu bagi pihak Beta? Mahkamah telah mengeluarkan perintah. Warga tikah keputusan itu sedang direnangkan ke pangkuan puteri tunggal yang akan mewarisi kerajaan ini, tuanku. Siapa puteri tunggal yang bakal menggantikan Ayahanda? Puteri Antartika. Puteri Antartika? Tak mungkin. Tak mungkin dia. Tapi ini adalah kenyataan, tuan. Kenyataan.
Ini air penenang insan jiwa berperisa daun pudina. Titipan daripada dukun negara Mek Melusa. Ayuh Kanda, minumlah segera agar duka lara Kanda tidak berpanjangan. Kanda, nanti sistem insan jiwa Kanda merosak. Kalau Kanda gering, apa yang akan jadi pada Adinda? Sudahlah, nanti kita akan kehilangan kerajaan selepas ketiadaan Kanda. Nanti Adinda pula bagaimana? Terima kasih, Dinda. Hanya Dinda penawar insang jiwa. Kanda rasa sungguh sedih mengenangkan keturunan kita yang tidak lagi akan menjadi raja kerajaan Insang Rumpair. Terima ajalah ia sebagai ketentuan dari Tuhan. Selagi Kanda menjadi raja, kita jalankan tanggungjawab kita memerintah kerajaan. Biar nanti putera Adidinata menjadi duyung yang membantu pemerintahan yang akan dilantik. Bukankah yang penting sekarang ni kita menjaga kepentingan para duyung dan para makhluk laut yang bernaung di bawah kerajaan kita? Lega sedikit selepas minum ramuan dukun negara dan mendengar kata-kata hikmat dari Dinda. Kita semua sudah maklum bahawa waris terdekat yang berhak kepada takhta Insang Rumpair adalah Puteri Antartingkah. Anak saudara Kanda juga tu. Anak kepada Gemulah Adinda Kanda Si Pandura, bekas Ratu Cantik Negara. Antartingkah pula sepupu anak anda kita. Mustahil Antartingkah yang berakhlak mulia itu mempersiakan sepupunya sendiri. Sungguh bijaksana fikiran insan Kekanda. Senang hati Adinda sekarang ni. Adinda ku Permaisuri. Kanda? Tiba-tiba insang fikiran Kanda terfikir sesuatu yang teramat bernas. Apakah buah fikiran insan Kanda tu? Kanda ada satu rancangan besar tapi rahsia. Tapi Kanda, Bukan sekarang. Tapi Aku putra duyung nanti cintamu. Bahan buangan. Toksik. Tuanku. Mahavardhana, Tuanku. Tolong jauhkan diri Tuanku daripada tong berbahaya itu. Kenapa berbahaya memandang Bumatra? Better jumpa tong ini di kawasan pantai negara duyung, bukan di kawasan larangan. Cuba Tuanku lihat apa tanda pada tong itu. Tanda ini? Itu tanda tengkorak manusia. Manusia meletakkan tanda tengkorak sebagai alamat isi kandung dalam tong itu adalah racun. Kalau dia beracun, kenapa manusia membuangnya di kawasan laut? Itulah bahayanya sumpahan menjadi manusia. Mereka tamak. Mereka terlalu mementingkan spesies mereka hingga mengabaikan spesies-spesies lain yang ada di bumi ini. Kalau begitu, kenapa tidak dicadangkan kepada ayahanda Raja Singradinata untuk berunding bersama manusia tentang kecurangan mereka? Tuanku Adidinata, ada satu kelebihan yang dikurniakan dari yang kuasa kepada manusia, tidak kepada duyung, yang menyebabkan duyung tidak pernah sesekali menang dengan manusia. Kebijaksanaan akal fikiran. Tuanku Puteri Antartika yang jelita, ada titah utusan dari Raja Singradinata. Apa lagi yang Dayan tunggu?
Adakah Dayang sudah menjadi buta huruf kembali? Mahawadana, tuanku. Salam satu laut kerajaan Insang Purupair, kehadapan puteri yang cantik jelita, Ratu Mahkota Antatingka binti Gemulah Putera Artika Nata. Ratu Mahkota dijemput untuk menghadir majlis hari jadi Raja Singradinata pada esok hari. Waktu matahari naik segala, tempat singgasana mutiara, istana Raja Singradinata, kod pakaian, glamour dan sesuai dengan adab sopan duyung. Sudah habis. Beta telah sediakan semua persiapan untuk majlis yang glamour ini. Kerana Beta hendak menunjukkan ke seluruh alam siapa yang paling stylo dan cantik. Dayang, Tuanku, besok sediakan Beta dengan celak sakti warisan Mak Isah, duyung guru kepada Beta selama ini. Agar bersinar mata ini dan memukau semua pandangan duyung. Dan jangan lupa, jahitkan pada pakaian Beta batu permata dan mutiara yang baru. Ingat pesanan tegas Beta. Beta tidak mahu menerima seteritip pun kesilapan. Jikalau ada berlaku kesilapan dari Dayang, Dayang semua tahu akibatnya akan menimpa insang nasib diri Dayang semua. tuanku. Tak mungkin Puteri Antartika akan menjadi ratu pemerintah di negara Insang Rumpaya ini. Beta tak akan mengizinkan dia. Sudahlah tu tuanku. Apa yang kita lihat hanya kata-katanya saja. Mungkin Puteri Antartika sedang menggertak dayangnya. Mungkin dayang-dayang duyung zaman sekarang ni terlalu manja hingga mengabaikan etika. Sebab itu kelihatan Puteri Antartika terlalu tegas, tuanku. Tapi macam mana kalau betul dia seekor duyung yang berinsang hati kejam? Ingat tak memandang bermata apa yang Beta lihat dulu. Beta melihat dengan insang mata Beta sendiri yang Puteri Antartika sedang menyeksa seekor kerang kekasih. Bukankah kerang itu cuma menggigitnya? Ya. Setelah dia cuba merampas mutiara yang belum cukup matang kepunyaan kerang tu, Puteri Antartika memang seekor duyung yang kejam dan tamak. Tuanku Putera, jangan sekali-sekali berfikiran begitu, tuanku. Mengikut undang-undang negara laut, Puteri Antartika akan menjadi pemerintah negara selepas ketiadaan ayahanda raja. Tuanku sendirilah puncanya. Jikalau tuanku cuma membantah dengan alasan tadi, pasti mereka akan meragui niat tuanku. Mereka akan mengatakan tuanku cuma memfitnah bakal ratu kerana dengki kehilangan tahta di insang kepala tuanku. Wahai kerang tawanan Beta, tunjukkan pada Beta siapakah duyung yang paling cantik dan jelita di seluruh alam ini. Nampaknya hari esok adalah hari yang paling penting bagi Beta mencari bakal suami yang akan menjadi teman dan hamba peribadi sepanjang insang hidup Beta. Beta akan pastikan duyung lelaki itu juga adalah yang paling kacak antara seluruh duyung lelaki. Wahai kerang tawanan Beta, tunjukkan kepada Beta antara duyung lelaki di dunia duyung ini, duyung manakah yang paling kacak, sekak, bergaya? Dayang, kemari. Tuanku, Perintahkan semua duyung-duyung hamba tawanan untuk pergi ke perut dasar laut yang paling dalam dan dapatkan Beta sebanyak mungkin permata dan mutiara yang tidak ternilai harga. Akan Beta jadikan hadiah hari jadi Spedorama nan indah buat memukau insang hati Baginda Raja Singradinata untuk berminat dengan Beta.
Beta terlalu gairah rasa untuk persunakan putra Adinata yang kacak. Digahayu Swaha, Tuanku. Ananda, Bunda, Ananda buat apa tu? anak anda sedang buat kerja sekolah. Titipan dari Memanda Bermata. Sebuah karangan, Bunda. Aha. Tetapi kenapa anak dia bermuram durja? Kalau anak dia tak tahu, boleh tanya pada bonda? Bunda, insan fikiran anak anda tidak dapat fokus. Anak anda teringat peristiwa yang anak anda terlihat di Istana Ratu Mahkota Puteri Antartika. Cukup anak anda. Jangan digosip apa yang anak anda lihat di istana duyung lain. Itu satu undang-undang. Dan menghampiri istana duyung lain dengan niat mengintai kesalahan duyung adalah satu kesalahan anak anda. Walaupun apa yang anak anda lihat itu sesuatu yang mungkin akan mengancam kehidupan duyung seluruhnya jika dibiarkan. Anak anda Adinata yang dikasihi, anak anda perlu tahu, di dalam istana dan pegawai-pegawai istana, hanya satu insan yang percayakan kata-kata lidah insan anak anda. Bonda. Tapi kenapa begitu, Bonda? Apakah salah anak anda? Anak dia telah lupa sejarah peristiwa negara. Anak dia tidak bercakap benar pada raja dan melanggar undang-undang negara. Walaupun bonda tak setuju, tetapi cerdik pandai di dalam istana ni telah melabelkan anak dia sebagai tidak amanah. Jadi bonda harap sangat jangan buat hal lagi anak anda. Anak anda, ini ada mutiara baru. Nanti anak anda pakai ketika ulang tahun keputeraan ayah anda besok, ya. Memanda pengawal istana ni sedang menggoda beta atau memicit beta. Memicit, Tuanku. Kalau begitu adanya, gunakan insang tenaga jantan memanda agar terasa insang otot beta yang kental ini. Maha Wadana, Tuanku. Titah didunjung. Apakah gerangan yang membuat insang Adinda tersenyum suka? Iyalah Kanda. Kanda ni kan pandai menegur dari dulu, kini dan selamanya. Terima kasih Adindaku yang jelita. Tapi hari ini kan hari keputeraan Kanda. Dan Kanda boleh rasa ekor Kanda ini yang agak seksi terasa gatal sikit. Mungkin menandakan hari ini Kanda akan terima hadiah yang paling besar. Maha Wadana, Tuanku. Dayang dari istana, Ratu Mahkota Puteri Antartika masuk menghadap. Mahawadana, Tuanku. Apakah gerangan yang dibawa oleh Sidang Dayang, wakil Puteri Antartika? Hadiah hari jadi merupakan intan permata, belian dan mutiara spedorama dari Ratu Puteri Antartika. Semuanya ke bawah duli Raja Tuanku Singgratinata. Benar sekali gerak insang ekor Kanda tadi. Rezeki besar rupanya datang dari Puteri Mahkota yang amat pemurah. Dinda, kan Kanda sudah bilang, tepat sekali pilihan beta.
Pijit. Aku putra duyung nanti cintamu. Dayang, beta mahu celak insang mata beta lebih dipanjangkan agar lebih galak dan jelita. Cepat! 3 hari suaha, Tuan Puteri. Bagus. Di manakah gerangan duyung rias yang menjaga pakaian beta? Beta sudah tidak sabar-sabar mahu melihat hasilnya. Kerana majlis bertemu sama Raja sudah hampir. Mentari Sang Surya sudah mula mengalah di Laut Timur. Dayang Rias! Mahawadana, Tuanku Puteri. Patik datang menghadap. Apakah yang sedang dilakukan oleh Dayang Rias? Mahawadana, Tuanku Puteri. Patik tidak sempat menghabiskan jahitan untuk majlis keputeraan Raja Sintradinata. Apa kata Duyung Rias? Tidak sempat? Mahawadana, Tuanku Puteri. Patik bersengkan mata sepanjang malam. Tidak sedetik pun Patik melapkan insan mata Patik. Tapi ternyata mutiara yang bermutu ini amat suka untuk dijahit pada pakaian diraja, Tuanku Puteri. Mahawadana, Tuanku Puteri. Tahukah Memanda apa hukumnya tidak mengikut titah perintah beta? Mahawadana, Tuanku Puteri. Ini kesilapan Patik. Patik janji tidak akan buat lagi. Sudah! Tidak perlu merayu lagi, Duyung yang tercela. Dengan kuasa Mak Esah Danau Toba, syakala kola kusiku. Ini adalah satu pengajaran buat semua dayang-dayang dan juga pengawal istana yang gagal mengikut setiap perintah dan titah beta. Dengan itu, beta akan menyumpah sesiapa yang tidak mengikut setiap titah beta menjadi hamba abdi selamanya. Mahawadana, Tuanku Puteri. Padan muka! Tuanku, kurasa sangat bertuah kerana dapat berkongsi insang mesra bersama seduyung ibu dan seduyung bapa bersama Tuanku Raja dan Permaisuri. Iyalah. Semenjak pemergian kedua gumulah ayanda dan bonda anak anda, di sinilah anak anda dibesarkan, di istana sini. Beta masih lagi ingat macam mana Tengku Puteri dan Putra Aridinata sering saja bergaduh, berebutkan permainan. Malulah Tuanku Raja. Tapi itu dulu. Sekarang semenjak habis pengajian, kurasa kewanitaanku semakin terselah. Lagipun, bukankah santun bicara menjadi tunggak insang jiwa duyung perempuan? Sungguh bijaksana sang puteriku. Anak anda, saudara Tengku Puteri yang tersayang dan jelita, Tuanku, adalah sangat besar bagi insang jiwa beta berdua jikalau Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Pada Raja, selamat hari jadi.
Beta ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga istana, para pengawal, dayang-dayang, dan semua wakil flora dan fauna kerajaan Insang Rumpair kerana sudi datang memeriahkan hari keputeraan Beta. Yang keberapa? Teka-tekalah sendiri, ya. Maklumlah Beta amat sensitif apabila ada yang bertanya tentang ini. Beta amat bersyukur kepada Yang Maha Berkuasa kerana kurniaan kesihatan yang Beta nikmati. Insang tubuh dan jiwa Beta semakin sehat adanya. Oh ya, dan Beta juga ingin mengucap terima kasih yang teramat ikhlas dari insang lubuk jiwa Beta terhadap hadiah-hadiah yang telah diberi kepada Beta sebagai tanda kasih sayang Tuan hamba semua terhadap Beta. Sama-sama. Dan bersempena dengan hari keputeraan Beta yang sungguh bersejarah kali ini, Beta ingin membuat suatu keputusan yang amat penting dalam sejarah dunia duyung. Tetapi ini adalah keputusan sebulat suara dari semua pihak, termasuklah pihak duyung perempuan. Sebentar tadi sebelum majlis bermula, Beta bersama Tuan Permaisuri telah berbincang bahawa kami telah pun bersetuju menyambung perhubungan insang keluarga, bahawa dengan kuasa yang ada pada Beta dan bersesuaian dengan umur anak anda Beta, Putra Aridinata, Beta akan mengkawinkan Putra Aridinata dengan putri yang bakal menjadi permaisuri kerajaan Insang Rumpair, Putri Antartingkah. Setingginya gunung, sedalam lautan, demi cinta akan ku daki, ku selam. Harus ku jagamu siang dan malam, mencintaimu, menyayangimu untuk selamanya. Sudikah terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku Putra Duyung menanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku Putra Duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan